10 minit dan oleh sebab P6 hanya token saja, ia tidak perlu dibahas. Ya. P6 ya. Jadi 10 minit je setiap ahli dibenarkan. Ya, terima kasih. Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh mengenai B6, B4. Ya, kalau raya. Sila. Pilihan raya yang diberikan sejumlah wang yang ada di dalam penyata ini. Kita dah tahu bahawa peruntukan yang diberikan kepada SPR ini dalam 2012 adalah tahun yang tidak ada pilihan raya. Jadi bagaimana pun disebut bahawa 2012 dijangka ada pilihan raya, maka perbelanjaan dibuat termasuk untuk latihan dan sebagainya. Tapi jumlah asalnya pun sudah menelan ratusan juta. Maka tambahan 60 ini saya rasa perlukan pendetailan. Satu lagi yang saya nak bangkitkan di sini, isu dawat kekal, walaupun ianya dibeli, sebelum pilihan raya, tapi ianya telah diputuskan lebih awal. Saya mendapat suatu brosur daripada SPR yang menerangkan mengenai dawat kekal ini. Cantik brosur itu dan saya perolehinya semasa suatu program yang dibuat di pejabat SPR di Putrajaya. Komen daripada Kementerian Kesihatan, ianya selamat. Ya. Komen daripada Kementerian ataupun daripada Jawatan Perdana Menteri, ianya harus digunakan, tidak bersalahan. Ya. Tetapi dan ada lagi dua kementerian yang memberikan komen yang menunjukkan ianya selamat digunakan. Tetapi akhirnya, ya, dakwat yang dikatakan kekal itu tidak kekal. Suatu laporan polis telah dibuat oleh seorang kaki tangan ataupun pegawai kerajaan, seorang major dalam tentera udara. Ya. Kerana mereka ini mengundi awal. Lebih awal daripada kita yang mengundi pada tanggal undi umum. Ya. Tujuannya ialah untuk memaklumkan bahawa dakwat yang digunakan pada undi awal itu tidak kekal. Tetapi malangnya, ya, bukan sekadar laporan beliau tidak diambil tindakan, beliau telah dipanggil dan dirujuk dan dibuat pertuduhan, ya, di mahkamah tentera agaknya. Lekerai rujuk pada B berapa? B6. Sorry, B4. B4. Ya. Dan dikenakan tuduhan antaranya kerana membuat laporan polis dan mengajak kawan-kawannya membuat laporan polis dan juga memberikan komen tentang arahan perpindahan 24 jam. Saya rasa ini tidak adil bagi seorang pegawai yang mengambil tanggungjawab civic dia, ya, untuk mendedahkan satu kepincangan yang penting dalam satu pilihan raya. Kita dah dengar bahawa ada pihak yang mengemukakan saman terhadap SPR untuk membatalkan keputusan pilihan raya hanya kerana isu dawat kekal. Jadi itu tentunya satu perkara yang besar yang patut diambil tindakan terhadap laporan tersebut, bukannya tindakan terhadap pegawai yang membuat pendedahan ini yang akhirnya mengesahkan bahawa berlaku kepincangan dalam dawat kekal. Datuk Pengerusi, kita B4, B6 dan B7. Jadi saya setakat B4 dulu. Terima kasih. Tuan Speaker, saya ingin penjelasan. Tadi saya bangun untuk peraturan mesyuarat, tapi diberitahu ianya di peringkat jawatan kuasa. Maka adakah di bawah peringkat jawatan kuasa ini peraturan mesyuarat tak boleh digunakan? Ya. Saya nak rujuk kepada 36(4), ya, adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan, biadab atau membuat penyataan yang seksis, ya. Saya nak rujuk kepada kenyataan kinabazangan yang berhormat. Salam, eloklah kita tunggu di peringkat majlis, Salam, ya. Ya, harap biar saya habiskan dulu, Tuan Speaker, ya. Kerana penggunaan perkataan kafir laknat itu adalah satu perkataan yang kita sebagai umat Islam pun kita tak senang dengar, ya.
Kerana kita sebagai orang Islam, kita mengharapkan kebaikan untuk semua. Termasuklah orang-orang yang bukan Islam. Bila kita keluarkan kenyataan kafir laknat ini, ianya merupakan satu kenyataan yang cukup berat. Ya, kerana kita kata laknat Tuhan, laknat Allah, ya, dan ianya tak patut ditimbulkan. Dan saya mengharapkan bahawa Tuan Speaker boleh mengawal perbahasan di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya perkataan-perkataan yang seperti itu tidak digunakan lagi. Ya, Kinabatangan ini pun duduk sebelah dengan Bintulu. Ya, kalau nak gunakan perkataan kafir laknat kepada semua yang bukan Islam, ya, maka ni sebagai contoh, ianya bukan satu perkara yang baik. Saya harap bahawa Tuan Speaker boleh nasihatkan Kinabatangan, ya, supaya jangan menggunakan istilah-istilah yang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Salam. Saya akan putuskan di peringkat majlis, ya. Ya, di peringkat majlis. Lengkung, sila. Terima kasih. Tuan Pengerusi, saya bangkitkan peraturan mesyuarat yang sama. Saya sokong itu. Saya minta satu ruling daripada. Ya, saya akan buat keputusan di peringkat majlis. Betul. Kita check handset lah. Ya. Kita semua handset. Sila. Sila Lengkung. Tunggulah handset besok. Tengok apa ada. Tunggu handset. Handset kalau dia apa? Tak boleh faham kah? Ini salam pun. Kalau cek itu handset. Kita Kinabatangan. Duduklah Kinabatangan, Salam, Subang. Duduk. Ya. Elok kita teruskan perbahasan kita. Ya. Lengkung. Terima kasih Datuk Betul. Saya ingat kita jangan bazirkan masa lah. Tumpu pada ini. Saya nak Kalau berani cakap tetap berani control over Kinabatangan. Bohong lagi di Dewan ini. Pembohong yang besar. Tuan yang betul. You nak apa? Apa masalah you? Tuan yang betul. Ini Dewan Yang Mulia. Tuan yang betul. Ni Kinabatangan. Ni. Ya. Kinabatangan. Salam, duduk. Ya. Lengkung, sila. Jarang speaker sila Lengkung, sila. Terima kasih Datuk Yang Betul. Saya nak merujuk maksud B7 Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apabila saya baca dalam tweet yang beliau sebut tadi bahawa masalah 18,000 para pelajar yang tidak mendapat tempat di mana-mana IPTA akan dibincangkan dalam kabinet. Saya harap ini memberi kegelagaan kepada rakyat. Dan berkaitan dengan maksud B7 ini, kita tahu Ya, sila Lengkung. Ya. Kita tahu bahawa pendidikan pendidikan penting dan dia merupakan pelaburan yang baik pada negara. Sebab itu dengan jumlah yang diperuntukkan ini, saya fikir dan cadangkan kepada pihak kerajaan untuk memikirkan semula supaya ianya ditambah, kerana dia dapat memberi peluang kepada ramai para pelajar yang berkeliakan untuk melanjutkan mana-mana pelajaran mereka ke mana-mana institusi. Dan sudah tentu juga saya percaya dan berharap untuk kerajaan memikirkan untuk, kalau kita fikir bahawa menghantar pelajar-pelajar kita ke di negara-negara Eropah misalnya melibatkan pembelajaran tinggi, barangkali dalam kursus yang sama boleh ditukar ke negara lain, misalnya di Indonesia atau negara-negara yang kurang kos pendidikan ini. Dan untuk itu juga saya minta penjelasan daripada Menteri, kalau tak dapat lisan mungkin bagi bertulis, untuk menyenaraikan negara-negara yang kita hantar pelajar mengikut keutamaan dan bidang khusus yang dimaksudkan. Jadi supaya kita dapat melihat, dan selain daripada itu juga saya berharap supaya pihak kerajaan untuk mengkaji
supaya dapat menambahkan peruntukan bagi membolehkan anak-anak kita dapat melanjutkan pelajaran. Terima kasih, itu saja. Ya, Batu. Terima kasih. Saya sebelum pengurusi, sebelum kita teruskan, saya nak tahu kita bahas B4, 6, B7 atau B4, B6 dan B7. okey. Ya. Kita tadi Ya. keliru sebab kita dengar B6 Ya. dan 7. Sila. Pertama sekali saya ringkas saja. Ya. Pertama sekali saya ingin dapat penjelasan. Perbelanjaan untuk SPR ini adalah untuk tahun 2012. Ini juga bermaksud 2013 bila kita adakan pilihan raya, adakah perbelanjaan tambahan atau tidak? Kalau ada, bermaksudnya SPR memang ambil perbelanjaan yang sangat besar. Kalau kita banding setakat ini, sudah 933% lebih tinggi daripada anggaran yang ada. Sekarang kalau 2013 ada perbelanjaan lagi dan kita perlu tambah lagi dalam bajet tambahan yang akan datang, ini satu perkara yang SPR harus jawab. Kenapa perbelanjaan untuk PRU yang ke-13 ini memakan perbelanjaan yang begitu besar sekali? Isu kedua yang saya adalah maksud 35000 SPAD Suruhanjaya Pengangkutan Awam. Saya ingin dapat penjelasan sebab kerajaan telah umumkan dalam pilihan raya, sebelum pilihan raya, bahawa teksi sekarang ini akan dapatkan lesen secara langsung, tidak lagi melalui agensi. Saya ingin tahu berapa teksi lesen yang telah dikeluarkan dan terhadap individu, dan berapa lagi peratusan yang masih dipegang oleh syarikat, dan nisbah itu sampai bila kita akan mencapai satu matlamat supaya semua pemandu teksi ini memegang lesen individu. Akhir sekali, dalam isu beasiswa, saya juga baca tweet Perdana Menteri. Saya ingin dapatkan penjelasan. Kalau setiap kali selepas pengumuman, Perdana Menteri kena ambil tindakan untuk betulkan nama-nama yang tercicir, ini bermaksudnya jangkaan atau budgeting yang tidak cekap. Adakah kaedah yang baru boleh kita susun supaya murid-murid yang layak ini tidak rasa kecewa kerana tercicir atau ketinggalan dibagi beasiswa? Terima kasih. Ya. Tenung. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan B6 Jabatan Perdana Menteri, yang mana telah menyentuh berkait rapat dengan unit pengerasan pelaksanaan ICU di bawah JPM, melibatkan projek-projek kecil dan juga projek-projek yang lain. Yang saya lihat, Datuk Pengerusi, ianya melibatkan projek penyelenggaraan infrastruktur awam PIA dan juga projek infrastruktur asas PIAS bagi di negeri Sabah. Yang mana saya melihat, Datuk Pengerusi, bahawa projek-projek ini yang telah dilaksanakan pada hemat saya tidaklah begitu agresif dan juga kadang-kala telah lambat untuk disiapkan. Dan kejutan projek-projek kecil tersebut perlu juga mempunyai daya saing, Datuk Pengerusi, yang tinggi agar rakyat dapat merasai pembangunan yang dibawa oleh kerajaan. Dan juga pada masa yang sama tidak mengenepikan aspek kualiti dan juga kualiti projek tersebut. Dan Datuk Pengerusi, saya juga telah dipahamkan pada tahun ini sejumlah RM 130 juta telah diperuntukkan untuk PIA dan juga PIAS bagi negeri Sabah. Jadi apabila peruntukan sudah disediakan, maka sepatutnya peruntukan tersebut dapat memberi keselesaan dan dapat menjadikan kemudahan kepada rakyat Sabah, khususnya di kawasan saya, Datuk Pengerusi, yang saya lihat di bawah projek PIA dan PIAS ini. Saya ingin memohon supaya pihak kementerian dapat menambah setiap peruntukan yang telah disediakan ke kawasan-kawasan parlimen khususnya bagi negeri Sabah. Dan juga
peruntukan ini yang diberikan oleh kerajaan ini menunjukkan satu tanda positif negara yang sedang berkembang maju dan juga menggambarkan bahawa negara mampu mentadbir urus keuangan dengan baik dan juga berhemah. Cuma saya ingin tekankan sekali lagi Datuk Pengerusi bahawa projek PIA dan PIAS ini mestilah mampu dilihat memberi manfaat kepada pihak kepada semua lapisan masyarakat demi keselesaan dan juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk kampung. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, terima kasih. Sepang. Terima kasih, Tuan. Saya cuma menyentuh sedikit saja berkaitan dengan butiran berapa? B6. B6. Sebanyak 62 butiran 2 Roman. Sebanyak 62 juta diperuntukkan untuk beberapa agensi. Cuma saya ingin minta penjelasan berkaitan dengan Biro Tata Negara ini. Banyak dinyatakan tentang Biro Tata Negara ini, antaranya program-program yang dianjurkan itu lebih dalam banyak keadaan digunakan sebagai majlis untuk menghentam pemimpin-pemimpin tertentu. Ini bukan perkara yang jadi rahsia lagi. Dan kadang-kadang isu-isu perkauman sering dipermainkan dalam program, dalam majlis-majlis Biro Tata Negara ini. Jadi kita hairan dalam keadaan Perdana Menteri mengatakan tentang satu Malaysia ini, kita masih ada lagi Biro Tata Negara ini yang bukan untuk mewujudkan ataupun mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam negara kita, tapi digunakan sebagai alat politik untuk menakut-nakutkan, mewujudkan satu keadaan di mana sekiranya, sebab saya bercakap ini atas pengalaman pernah menghadiri program Biro Tata Negara, difitnah banyak pemimpin-pemimpin daripada PAS, daripada DAP dan sebagainya. Jadi kalau wang sebanyak ini digunakan antaranya untuk memperuntukkan kepada badan seperti ini yang kita tahu tidak memberikan nilai tambah kepada isu perpaduan ini. Jadi saya merasa hairan, kenapakah Biro Tata Negara ini harus dibenarkan untuk terus beroperasi. Sekiranya Biro Tata Negara ini ingin terus beroperasi, saya minta supaya dilakukan satu pembaruan, supaya kita harap bukan saja pemimpin-pemimpin kerajaan dibenarkan, kita harap dibenarkan juga pemimpin daripada Pakatan Rakyat ini untuk diberikan satu slot untuk mereka ini juga sebagai pemimpin negara yang perlu memberi input kepada peserta-peserta, supaya kita tak mahu Biro Tata Negara ini mewujudkan suasana takut di kalangan rakyat dengan fitnah-fitnah yang tidak berasas. Kononnya sebagai contoh, saya nak beri contoh antara isu yang dimainkan. Kalau sekiranya DAP dengan MCA menang banyak kerusi, dia akan menyebabkan China perintah negara ini. Sedangkan bagaimanakah MCA dengan DAP boleh menang banyak kerusi? Sedangkan di tempat MCA bertanding, di situlah DAP juga bertanding. Jadi macam mana dua-dua menang? Tak masuk akal. Tapi apa yang berlaku dalam Biro Tata Negara ini, dia memainkan sentimen semata-mata. Tidak menyatakan fakta, lebih kepada sentimen, lebih kepada emosi, mengusik emosi rakyat, mengusik emosi supaya menjadi kita ni selalu prejudis kepada bangsa-bangsa tertentu. Saya harap dengan adanya satu Malaysia ini, kalau kita serius hendak membentuk perpaduan kaum, kita janganlah meneruskan program-program seperti ini. Sebab kita tak mahu wang rakyat yang begitu banyak dibelanjakan semata-mata untuk mewujudkan perpecahan, bukan untuk mengukuhkan perpaduan. Sedangkan Islam mengajar pada kita, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin. Baca Quran jangan kacau. Dengarlah Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini adalah prinsip asas bahawa Allah menjadikan perbezaan kaum ini bukan untuk kita bergaduh, untuk kita kenal mengenal, untuk kita makin mengukuhkan perpaduan. Tetapi malangnya Biro Tata Negara menjadi alat yang berkesan untuk mewujudkan ketakutan di kalangan rakyat negara ini. Dan saya harap supaya peruntukan mengenai Biro Tata Negara ini, sekiranya dia tidak berubah, mestilah kita mesti
hapuskan sekali lebih baik. Kalau tidak pun kita minta supaya satu pembaharuan dibuat supaya pengukuhan perpaduan agar kaum ini dapat digunakan. Terima kasih. Ya. Hitam. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Datuk Pengurusi. Saya ingin bahas perkara maksud B7 di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya memang sokong di mana peruntukan 49.3 juta untuk penajaan baru kepada 600 pelajar lepasan matrikulasi asasi atau STPM ke IPTS bagi sesi kemasukan September 2012. Saya masih ingat lagi pada ketika itu disebabkan ada 3,536 mendapat markah penuh CGPA, maka dengan kebijaksanaan yang ada dan ucapkan terima kasih pada mantan Menteri Datuk Seri Khalid Nordin, perkara ini telah dibawa dan dirunding dalam Kabinet dan ianya dapat persetujuan dan pada hari ini kita kena bagi peruntukan tambahan 49.3 juta. Langkah ini dapat menyelesaikan masalah brain drain seperti mana yang pernah saya cakap semalam. Dan perkara ini patut kita lihat dan itu satu mekanisme untuk selesaikan kekusutan yang ada. Termasuk apa yang berlaku pada hari ini. Sebab tu saya kata kita kena sokong dan mekanisme ini patut kita mantapkan. Saya merayu kepada menteri dan kepada semua ahli jemaah menteri. Pada tahun ini berlaku juga perkara yang sama. Dan mekanisme yang sama sepatutnya juga diguna pakai. Kerana tak kira asasi sains ataupun matrikulasi ataupun STPM, kalau mereka mendapat markah penuh, saya rasa memang wajarlah mereka ini diberi pertimbangan khas untuk memasuki universiti, termasuk menghantar mereka ke IPTS. Dan apa yang menjadi masalah sekarang ialah, di bawah JPA, kita sedar bahawa mereka memantau khusus-khusus apa yang mereka boleh mohon. Pada tahun lalu, bila kita beri bursary kepada pelajar 1,609 orang, yang menerima 1,200 lebih. Mereka yang mendapat kerana 9A+ dalam SPM. Dan mereka berdepan dengan satu situasi di bawah JPA sekarang. Iaitu mereka tidak ditawarkan khusus perubatan oleh Universiti Sains dan Universiti Malaya. Dan apa yang jadi masalah ialah mereka kalau nak memohon dentistry dengan AIMS dan tempat pun sudah tidak ada. Ini seolah-olah peruntukan ada, beasiswa telah disediakan tetapi tidak ada universiti yang boleh menyediakan tempat. Itu menjadi masalah. Jadi saya membawa perkara ini supaya kerajaan tengok balik keadaan ini. Kerana bursary ini ada satu perkara yang sangat baik. Kita berikan hadiah kepada semua yang mendapat keputusan yang baik. Tapi apabila berlakunya kepincangan ini, saya rasa kita kena memantau dan melihat bagaimana kita nak selesaikan masalah. Maka saya mengesyorkan pada tahun ini, kita merayu kepada jemaah menteri juga, perkara yang sama, kalau kita boleh belanjakan 49.3 juta ringgit untuk selesaikan 600 yang ada. Setakat ini saya baru berjumpa ada 55 kes macam tu dan mungkin ada lagi yang akan datang selepas ini. Kalau ianya dapat kita wujudkan satu mekanisme, saya yakin pelajar-pelajar ini akan berterima kasih kepada Malaysia dan apa yang penting ialah kita tidak mahu pelajar-pelajar ini ke negara lain untuk belajar. Kerana mereka memang dapat 4.0 dalam matriks dan asasi dan juga dalam STPM. Dan tidak wajar kalau kita bagi mereka peluang, tidak wajar kalau tak diberi peluang untuk belajar di sini. Jadi saya rasa saya sokong, tetapi tahun ini ianya perlu dimantapkan. Dan saya juga beri sedikit pandangan saya kepada JPA. Setiap kali JPA paparkan senarai itu kadang-kala ada masalah. Saya nak bagi satu contoh. Dia bagi 10 universiti yang mereka boleh pilih di bawah bursary. Tetapi 10 universiti itu tidak boleh dibuka pada foreigner. Bermaksud kenapa nak bagi 10 universiti? Jadi tahun lalu mereka buat paparkan senarai ini, dia cuma kata mana-mana khusus yang diterima, yang telah diiktiraf oleh JPA. Dan tiba-tiba keluar pula senarai universiti ini dan akhirnya mereka dapati yang ini tidak termasuk. Bermaksud mereka ni universiti di luar negara ini dia tak buka, dia tak bagi peluang kepada orang-orang luar daripada negara mereka, negara asal mereka. Jadi saya rasa JPA kena lebih berhati-hati. Kalau tidak perkara ini serupa ada serupa tidak ada. Kerana senarai cuma untuk wayang saja. Jadi saya rasa ini ada satu perkara yang akan berlaku dan sedang berlaku. Dianya akan menjadi satu masalah kepada pelajar dan ada beberapa orang pelajar telah berdepan dengan situasi ini. Sekian, terima kasih.
Yang Muhammad Kulai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Dua item saja. Satu masuk B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya rasa PRU ke-13 sudah lalu, tetapi masih ada banyaklah masalah teknikal yang saya tak tahu sama ada SPR kita memanglah mampu selesaikan secepat mungkin. Sepertilah semasa itu PRU ke-13. Saya rasa banyak itu petugas-petugas di tempat mengundi. Mereka tak terima arahan yang cukup tepat. Saya sendiri di Kulai. Saya sepatutlah setiap orang calon parlimen dan juga untuk DUN, mereka berhak untuklah menghantar satu orang untuk menjadi ejen tempat mengundi. Tetapi saya tak tahu mengapa dikawal untuklah tempat mengundi di Kulai. Pada mulanya informasi yang saya terima, arahan yang saya terima daripada petugas di tempat mengundi adalah Pakatan Rakyat kita, walaupun kami ada calon untuk parlimen dan juga calon untuk DUN, tetapi kami hanya berhak untuk hantar satu orang untuk menjadi ejen tempat mengundi. Tetapi sepatutnya calon parlimen, calon DUN, sepatutnya mereka hantar ejen tempat mengundi mereka secara masing-masing. Maksudnya Pakatan Rakyat sepatutlah ada 2 orang ejen di setiap bilik darjah. Tetapi saya tak tahu mengapa pada sesi pagi itu arahan yang kami terima di kawasan Kulai adalah Pakatan Rakyat hanya diizinkan, dibenarkan untuk hantar satu ejen tempat mengundi. Jadi saya harap bahawa masalah teknikal seperti ini tidak berulang lagi dan saya harap bahawa SPR mengambil perhatian untuk memastikan bahawa petugas-petugas yang dihantar oleh mereka menerima maklumat yang cukup tepat. Dan saya rasa isu kedua, teknikal kedua yang saya menemui semasa PRU ke-13 adalah ada orang bahawa walaupun mereka belum mengundi lagi, walaupun tangan mereka, jari mereka memang tak ada itu dawat kekal, tetapi apabila mereka pergi ke tempat mengundi, mereka dimaklumkan bahawa nombor IC itu telah digunakan oleh orang lain untuk mengundi. Tetapi kalau kita semak tangan mereka, jari mereka, memang tidak ada dawat kekal itu. Jadi saya harap ini adalah satu isu yang juga perlulah diatasi secepat mungkin, kerana walaupun PRU ke-14 mungkinlah jauh lagi, kita ada sekurang-kurang 3 tahun lagi, tetapi kita tak tahu bila pilihan raya kecil akan berlaku. Walaupun saya harap dia tidak akan berlaku lah. Tetapi saya rasa ini adalah masalah teknikal yang SPR sepatutlah mengatasi secepat mungkin. Lumut bangun. Kulai, saya ingin menambah kesan daripada kekeliruan ataupun kejahatan dakwat yang tidak kekal ini. Sebagaimana disebut oleh Kuala Krai tadi, seorang sahabat kita, seorang Major Tentera Udara telah dihukum oleh kerana membuat laporan polis dakwat yang dikatakan kekal tidak kekal. Apakah hukumannya yang telah dikenakan kepada beliau? Beliau sekarang didakwa dengan 7 tuduhan. 7 tuduhan oleh Brigadier General Sabri. Brigadier General Sabri, Tentera Udara Diraja Malaysia, dan allowance penerbangan dia sebanyak RM4,000 ditahan. Inilah kezaliman yang dibuat oleh orang-orang yang menyokong tanpa usul periksa. Oleh itu kita minta di dalam Dewan ini supaya menasihatkan Kementerian Pertahanan supaya tidak mengambil tindakan yang tidak menasabah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Saya masukkan ucapan dia dalam ucapan saya. Dan saya bergerak ke masuk B6, Jabatan Perdana Menteri. Saya juga ingin memberi maklumat kepada Kulai bahawa sekarang pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional kata tak ada pengundi hantu dan sebagainya, semuanya okey, semuanya rakyat Malaysia yang mengundi. Itu salah. Sebab saya ada seorang kawan, dia dari Dun Macap, mengundi di Dun Macap, dia bergegar-gegar Parlimen Alor Gajah, dia bergegar-gegar dari Singapura balik ke Malaysia untuk mengundi. Dia bekerja di sana. Tapi apabila dia sampai ke tempat mengundi, dia mengundi pada pukul 10. Tetapi SPR bagi tahu bahawa tempat dia tidak boleh mengundi. Dia tanya mengapa? Kerana tempatnya telah diundi oleh orang lain. Jadi maka ini berlaku rakyat Malaysia. Jadi terpaksa dia buat laporan dan sebagainya tetapi tidak diterima.
Saya nak bagi tahu kepada Kulai bahawa ini benar-benar berlaku. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Saya setuju bahawa perkara ini memang berlaku. Bukan sahaja berlaku di Penang tetapi juga di kawasan saya. Pada hari mengundi itu sekurang-kurangnya saya menemui 3 aduan yang sebegini. Jadi saya harap bahawa isu ini bolehlah diatasi secepat mungkin. Dan jadi saya masuk ke maksud B6, Jabatan Perdana Menteri Butiran 030000 iaitu belanjawan untuklah ICU ataupun unit penyelesaian pelaksanaan. Saya rasa kita mewujudkan unit ini untuklah melaksanakan projek kecil. Dan saya rasa ini adalah inisiatif yang cukup baik. Tetapi yang juga sama penting adalah kita mesti memastikan bahawa projek yang dijalankan oleh ICU ini memanglah bolehlah diguna pakai. Kerana di kawasan Kulai, Jabatan Perdana Menteri menggunakan peruntukan sebanyak 1.4 juta ringgit untuklah membina sebuah pondok polis di Bukit Permai dan jugalah 2 unit rumah kediaman. Saya rasa di sini saya bukan nak sentuh tentang isu kos yang begitu tinggi. 1.4 juta untuk membina satu pondok polis dan juga 2 unit rumah kediaman. Tetapi masalah di sini adalah walaupun projek ini dimulakan pada 2 Ogos 2006 dan diserahkan kepada PDRM pada 26 Januari 2010. Tetapi sampai sekarang Dato' Pengerusi, itu perumahan ataupun unit rumah kediaman di sana masih belum digunakan, masih tidak boleh digunakan kerana ada masalah dengan sambungan elektrik. Sudah 3 tahun setengah projek ini diserahkan kepada PDRM, tetapi rumah itu tidak boleh diduduki kerana ada sedikit masalah sambungan elektrik. Ini adalah dari jawapan Perdana Menteri yang bertarikh hari ini. Jadi saya rasa buat apa kita membelanjakan 1.4 juta ringgit untuklah membina pondok polis dan juga 2 unit rumah kediaman, tetapi selepaslah 5 tahun sampai sekarang rumah itu masih tidak boleh diduduki oleh anggota polis. Jadi saya harap bahawa kita boleh dapat satu jawapan yang munasabah daripada menteri yang akan jawab sebentar lagi, dan kita harap bahawa duit orang ramai, duit warga Malaysia ini memanglah akanlah digunakan secara bijaksana. Terima kasih Dato' Pengerusi. Ya Muhammad Ras, Sumbang. Terima kasih Dato' Pengerusi. Secara ringkas saja saya ingin bangkitkan perkara berkaitan dengan B4 Suruhanjaya Pilihan Raya, dan saya sambung sedikit daripada perbahasan yang dimulakan oleh rakan saya daripada Batu tentang perbelanjaan yang diminta sekarang oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya perhatikan bahawa Kementerian Kewangan, saya anggap dengan selepas perbincangan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, telah peruntukkan 45 juta ringgit untuk perbelanjaan pada tahun 2012. Dan pada masa itu sudah jelas jumlah ini akan tentu telah ditetapkan pada akhir 2011. Pada masa kita tahu sudah tentu ada pilihan raya. Kemungkinan besar pilihan raya itu akan dijalankan pada 2012. Jadi anggaran dibuat, anggaran 45 juta ringgit dianggap sebagai munasabah dan diletakkan. Tapi lepas itu 2012 kita ada permohonan untuk melalui rang undang bekalan tambahan untuk jumlah 360 juta ringgit. Jadi bermaksud 405 juta ringgit sekarang telah dibelanja dalam 2012. Sekarang kita ada permintaan untuk tambahan 60 juta ringgit lagi. Bermaksud perbelanjaan secara keseluruhan sudah mencecah 461 juta ringgit. Ini tak masuk lagi perbelanjaan untuk PRU13 yang berlaku pada bulan April, Mei tahun ini. Pembubaran pada 3 hari bulan April sampai kempen sampai hari Jeletong. Subang, boleh jelas Subang. Ya. Berkenaan saya habis poin dulu dan boleh. Ya, saya akan bagi.
Jadi maksud saya, soalan saya kepada menteri yang akan menjawab adalah perbelanjaan besar ini 461 juta ringgit dalam tahun 2012 di mana tiada pilihan raya. Apakah yang perbelanjaan itu digunakan? Saya telah dengar dalam ucapan sebelum ini latihan disebut dan sebagainya, latihan untuk kaki tangan, SPR dan sebagainya. Tapi kalau ambil kira itu pun, itu tak masuk akal untuk menampung 461 juta ringgit. Satu jumlah yang sangat besar. Kalau saya ambil 200,000 kaki tangan SPR dan kira belanja itu sudah ribuan dibelanja untuk melatih seorang, itu tak munasabah dan tak masuk akal. Jadi saya minta secara menteri perlu memandangkan jumlah besar ini. Tuan Pengerusi, cadangan saya dan permintaan saya pada menteri adalah untuk memberi satu breakdown dengan izin yang detail, terperinci. Macam mana 461 juta ringgit ini dibelanja. Kalau tidak, ini akan membangkitkan banyak soalan. Apakah sebenarnya, manakah duit ini pergi? Mana dipakai dan sebagainya. Junto. Terima kasih Subang kerana memberi laluan. Kalau saya rasa kita tidak akan keberatan untuk bersetuju supaya peruntukan tambahan diberi kepada SPR. Saya bincang tentang B4. Tapi kalaulah peruntukan yang tertentu diberikan dan buat kali ini 60 juta ringgit, kalau diberi tapi kita tidak dapat balasan dari segi prestasi efisiensi yang setimpal. Saya nak kutip dari apa yang diberikan kepada saya dalam bentuk jawapan secara bertulis daripada Arau. Saya tanya berdasarkan gejala-gejala politik kewangan semasa PRU ke-13 dan 60 juta ringgit itu ialah untuk PRU ke-13. Jadi kerana terdapatnya gejala-gejala politik kewangan, begitu banyak duit dituangkan di semua kawasan pilihan raya. Jadi saya duk tanya, sekarang keputusan sudah pun dah masuk ke Gazette, dah 2 bulan sesudah tu, dan saya tanya soalan saya ialah, setakat ini kalau kita berdasarkan penyata belanja pilihan raya mengikut borang B subsection 23.1 di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, kita sudah tahu berapa di antara 222 kawasan parlimen itu pembiayaan oleh setiap calon, sama ada Barisan Nasional ataupun yang lain. Sudah tentu kita dapat angka-angka tersebut. Akan tetapi jawapan yang diberi ialah SPR tidak mempunyai maklumat mengenai perbelanjaan yang ditanggung oleh parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya umum yang lalu. Walau macam mana pun, dia juga akur bahawa perbelanjaan maksimum tu ialah 200,000 untuk parlimen dan 100,000 untuk calon dewan. Kalaulah SPR duk minta peruntukan tambahan 60 juta ringgit begitu, tetapi efisiensinya tak dapat. Walaupun 2 bulan dah kita tamat kita punya pilihan raya, statistik mengenai perbelanjaan mengenai subsection tu tak dapat. Macam mana kita nak restu, Subang? Terima kasih, Julutong. Saya setuju dan saya minta dimasuk dalam ucapan saya juga. Sudah tentu memang seperti Jelutong sebut, angka-angka perbelanjaan memang sudah ada sebagai rekod. Ternyata sudah difailkan oleh semua calon ataupun hampir semua calon. Sebab calon tahu kalau mereka tidak failkan, itu akan menjejaskan kemungkinan mereka bertanding lagi dalam PRU 14. Tapi memang ada persoalan besar kalau SPR tak boleh jawab soalan senang, soalan mudah. Itu pun membangkitkan isu tentang efisiensi atau keberkesanan mereka. Tapi saya balik pada poin utama saya, Tuan Pengerusi, iaitu kita sudah jumlah yang begitu besar, 461 juta ringgit berbelanja oleh SPR di mana dalam 1 tahun di mana tidak berlaku pilihan raya umum. Jadi bermaksud, adakah SPR akan tuntut lebih 400 juta lagi pada tahun ini 2013 untuk perbelanjaan yang telah digunakan untuk menjalankan PRU 13 dalam bulan April dan Mei. Kalau masuk gabung semua ini, hampir 1 bilion ringgit untuk PRU, untuk menjalankan PRU. Memang bagi saya itu sudah sampai ke jumlah yang jauh, memang dengan jelas tidak munasabah lagi. Jadi saya ulang sekali lagi, kita perlu ataupun parlimen ini
perlu satu breakdown dengan izin yang terperinci untuk jumlah 461 juta ringgit ini yang dikatakan dibelanja untuk kerja-kerja ataupun belanja SPR yang sebenarnya dalam 2012 supaya orang awam atau publik atau rakyat Malaysia boleh tengok secara detail ya, secara transparent, secara terus kita boleh nampak mana duit ini dibelanja untuk apa. Silakan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada sahabat saya daripada Subang. Saya ingin mendapat penjelasan atau pandangan daripada Subang dengan besarnya permintaan kepada perbelanjaan tambahan kepada SPR, khususnya untuk mengendalikan PRU ke-13 baru-baru ini. Terdapat kemungkinan disebabkan oleh perbelanjaan yang besar ini ada diperuntukkan oleh kerajaan, ada kemungkinan pihak-pihak tertentu yang cuba menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penipuan ataupun melakukan satu penyelewengan. Sebagai contohnya, baru-baru ini seorang pegawai yang bertugas di bawah SPR telah dituduh di mahkamah kerana menggunakan ataupun telah melakukan penipuan dari segi penyewaan kenderaan dan sebagainya. Ini adakah mungkin berpunca daripada adanya peruntukan dan menyebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab cuba mengambil kesempatan untuk menyelewengkan peruntukan yang ada itu? Minta penjelasan. Terima kasih Kota Baru. Soalan yang dibangkitkan oleh Kota Baru memang munasabah saya masukkan dalam ucapan saya. Dan bagi saya itulah juga akan jadi persoalan besar sekiranya kerajaan tidak dapat bagi satu penjelasan terperinci, satu akaun terperinci untuk perbelanjaan 461 juta ringgit ini. Itu akan mengundang satu tindak balas di mana mungkin perlu siasatan jenayah, criminal investigation dengan izin, mungkin dengan pihak SPRM dan atau pihak polis untuk menyiasat macam mana 460 juta ringgit ini dibelanja. Itu tentang B4. Saya alih sekarang kepada B7 dan secara ringkas saya ingin minta daripada menteri yang berkenaan, boleh ke Kementerian Jabatan Perdana Menteri mempertimbangkan dan memutuskan supaya sistem pemilihan pelajar-pelajar ini semua dibuat secara telus ya. Kita sudah nampak baru-baru ini kontroversi yang besar tentang pemberian tempat-tempat di college-college. Ada ramai pelajar-pelajar yang dapat CPGA yang penuh 4.0 dan sebagainya dan tidak dapat tempat-tempat. Saya pun dapat maklumat bahawa ada timbalan menteri pun dalam yang tidak tahu secara terperinci detail-detail ataupun maklumat penuh ya. Saya rasa sudah sampai masa ini, masalah ini perlu ditangani secara telus. Sistem macam mana pemberian tempat-tempat ini, apa kriteria dan pendekatan dia semua mesti dibuat secara telus supaya tidak boleh orang mempertikaikan kenapa pelajar A dapat walaupun dia ada kurang grades dan pelajar yang lain yang dapat grade yang lebih baik tidak dapat tempat yang dimemohon dan sebagainya. Jadi cadangan saya dan saya minta pandangan daripada menteri ialah bolehkah Kementerian Jabatan Perdana Menteri memberi pengesahan atau jaminan supaya sistem sekarang dijalankan telus dan rakyat dapat memerhatikan proses ini secara terperinci dan tidak ada persoalan besar ataupun tuduhan-tuduhan ini dipolitikan atau dibuat secara pilih kasih ke diberi kepada kawan-kawan atau keluarga dan sebagainya. Itulah caranya untuk mengatasi persepsi buruk atau sangkaan buruk dalam proses ini. Itu saja. Terima kasih